Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton semua. Kita bersiaran lagi dalam program Coffee Talk COB Kuala Lumpur. Saya Aminuddin bin Samuri selaku moderator dan saya akan perkenalkan Cik Muhammad Nazri sebagai ahli panel. Pada kali ini kita akan berbicara, kita berbincang dan memberi sedikit sebanyak penerangan kepada pemilik-pemilik petak serata untuk berkongsi ilmu dengan Encik Muhammad Nazri. Perbincangan kali ini lebih kepada proses penyerahan pengurusan daripada pemaju kepada perbadanan pengurusan ataupun badan pengurusan bersama. Dalam bahasa Inggeris dia Joint Management Body ataupun Management Corporation. Baik, sebagai permulaan Encik Nazri, boleh tak Encik Nazri terangkan apa yang dimaksudkan sebagai pemaju, badan pengurusan bersama ataupun perbadanan pengurusan? Silakan Encik Nazri. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Pesuruhjaya Bangunan khususnya, kita satu badan yang mengawasi badan pengurusan bersama ataupun macam Cik Amin cakap tadi adalah Joint Management Body dan perbadanan pengurusan ataupun Management Corporation, MC lah selalu kita sebut. So dalam pengurusan serata ni kita ada tempoh-tempoh pengurusan. Maksudnya ada pengurusan pemaju, ada pengurusan JMB, ada pengurusan MC. So masuk JMB, masuk pemaju ni awal tadi. Pemaju ni adalah pihak yang membangunkan bangunan serata. Bangunan serata ni terdiri daripada bangunan kediaman, bangunan komersial ataupun perindustrian mungkin. So, pemaju ni tadi adalah mereka yang membina bangunan-bangunan tersebut. Tapi sekarang ni kita lihat banyak pemaju lebih cenderung kepada pembinaan yang bercampur. Yang maksudnya campuran antara residential dengan komersial itu tadi. Itu yang kita nampak dekat Kuala Lumpur khususnya lah, pembangunan bercampur. So, berbalik kepada JMB pula ataupun Badan Pengurusan Bersama ni adalah satu badan yang ditubuhkan khas oleh pihak pemaju dengan mengadakan mesyuarat agung tahun pertama tadi tu untuk meneruskan kerja-kerja pengurusan daripada pihak pemaju. Awalnya tadi pemaju selepas menubuhkan membina bangunan tu, mereka kena menguruskanlah buat sementara waktu dalam akta tetapkan, dan selepas tertubuhnya JMB tadi menyerahkan kawalan pengurusan tu pada pihak JMB. Okey, so bila JMB ni mereka maksudnya pihak yang menguruskan lah. Kalau ikut kataan ni mereka ni terdiri daripada pempunya petak, maksudnya pembelian hak milik tadi, pembelian unit tadi berdasarkan SMP, perjanjian jual beli antara pemaju dengan pemilik. Dan mereka dilantik dalam mesyuarat agung sebagai anggota Jawatankuasa Pengurusan dan diberi tanggungjawab dalam akta untuk menguruskan kerja-kerja pengurusan tadi. Okey. Kepada perbadanan pengurusan pula adalah sebenarnya sambungan daripada JMB kepada MC. Maksudnya tugas mereka sama. Cuma akta meletakkan syaratnya bila JMB ni cukup syarat, dia kena bubarkan. Dan tubuh pula satu perbadanan pengurusan yang berterusan, iaitu perbadanan pengurusan lah. So masuk JMB MC sebenarnya sama je, tak ada jauh beza. Cuma pengurusan tu beralih daripada JMB dan beralih kepada MC lah. So pemaju pada awalnya, selepas itu JMB, selepas itu MC. Itu maksud secara am lah. Segitu. So apa yang dapat saya katakan, proses dia mudah lah. Secara ringkasnya, pemaju membina satu-satu pemajuan. Kemudian adakan mesyuarat pertama untuk badan pengurusan sama dan serahkan pada badan pengurusan sama tu. Dan selepas tu sekiranya berlaku pindah milik yang sempurna ke apa, kita akan tubuhkan balik, badan pengurusan bersama. Dia beralihlah daripada pemaju kepada JMB dan MC lah. Senang cakap macam tu. Saya kira proses dia tidaklah serumit mana. Betul Encik Nazri? Dia boleh jadi rumit dan boleh jadi tak rumit lah. Bergantung pada situasi lah. Kita di COB, di Pesuruhjaya Bangunan, banyak mengenai kes-kes macam penyerahan daripada pemaju JMB dan MC ni bergantung pada situasi. So pelbagai itu kita nak kata suka ataupun tidak bergantung pada situasi lah. Yang saya boleh katakan lah. Isu dia cuma sama ada pihak pemaju tu arif tentang selok belok pindah milik tu
ataupun pemilik-pemilik situ ada rasa tanggungjawab untuk sama-sama menguruskan bangunan tu. Itu je masalahnya. Baiklah, dia berkaitan juga dengan soal memindahkan pengurusan tu daripada pemaju kepada. Okey. Soalan saya seterusnya, bilakah tempoh untuk sesuatu organisasi tu? Contoh, tempoh maju berapa lama, tempoh JMB macam mana dan seterusnya untuk MC ni. Mohon jelaskan pada penonton semua. Okey. Yang kita faham pemajuan berserata ni dia ada satu kitaran roda, kita panggil cycle of strata lah. Maksudnya tadi bermula daripada bangunan tu diwujudkan, dibina oleh pemaju. Dan membawa kepada tempoh pengurusan pemaju. Okey, pemaju ni tadi bertanggungjawablah untuk awal-awal menyediakan pengurusan bangunan dari segi pengurusan meletakkan satu charge penggunaan khusus untuk pemaju menjalankan kerja-kerja pengurusan dan penyelenggaraan bangunan lah. Dan menubuhkan akaun ni wajiblah, terdiri daripada dua akaun penyelenggaraan dan akaun kumpulan wang berjelas lah. Okey, so tanggungjawab pemaju ni, tempoh pengurusan pemaju ni itu lebih kepada permulaan awal untuk meneruskan kerja-kerja pengurusan dan penyelenggaraan bangunan. So tanggungjawab je ada dalam akta. Okey, macam cakap tadi, untuk set up charge penggunaan, untuk buka buku daftar, selenggara buku daftar harta pemilik, menentukan charge. So dalam tempoh pengurusan pemaju ni, akta menetapkan ada satu tempoh. Okey, tempoh ni adalah 12 bulan saja yang akta tetapkan untuk pemaju menjalankan kerja-kerja pengurusan tadilah. Okey. Sebelum macam tadi kita ada JMB, kita ada MC kan. Okey, so daripada tempoh pengurusan pemaju tadi untuk bawa kepada MC tu, akta menetapkan 12 bulan. Dalam tempoh 12 bulan tu pemaju akan set up segala-galanya dan serah semula pada JMB dengan syarat dengan syaratnya adalah pemaju perlu mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama lah bagi penubuhan JMB. Badan pengurusan bersama tadi untuk teruskan kerja-kerja pengurusan tu. Okey, untuk JMB ni pula, dia syarat tertubuhnya dia adalah kita kena tengok daripada petukar akta. Dia menetapkan adalah dari tarikh kita terima BP, pemilik lah. Pemilik namanya, pemilik petak terima BP 12 bulan dari tarikh itu. Pemaju perlu memanggil satu mesyuarat agung tahun pertama bagi masuk untuk penubuhan JMB tadi. So pengurusan pemaju JMB tadi bermula daripada tarikh mesyuarat agung pertama lah yang pemaju adakan. So di situ pemaju perlu serahkanlah segala pengurusan kepada JMB lah yang ditubuhkan. So macam saya cerita tadi, JMB ni terdiri daripada pemilik petak lah. So bila dah ada pemilik petak, dah ada AJK dilantik dalam mesyuarat agung, mereka lah yang akan jalankan kerja-kerja pengurusan daripada pihak pemaju lah. Okey. So untuk tempoh pengurusan JMB ni pula, okey, mereka ni akan menguruskan kerja-kerja pengurusan sehingga buku daftar ni dibuka. So kalau kita faham, buku daftar dibuka ni di pejabat tanah lah. Bila mana ada pindah milik hak milik strata berlaku, secara automatik ni pejabat tanah akan keluar satu sijil perbadanan pengurusan. Okey. So untuk beralih kepada MC ni belum lagi. Dia walaupun buku daftar strata tu dah dibuka, tapi akta menetapkan satu syarat lain, iaitu untuk tertubuhnya MC untuk menggantikan JMB ni tadi, kena pindah hak milik strata tu cukup 1/4 unit share agregat ataupun 25% daripada keseluruhan unit share lah. Maksudnya bila dah cukup 25% unit share tadi dipindah milik, baru pemaju tadi perlu memanggil satu lagi mesyuarat agung tahunan pertama khusus untuk penubuhan perbadanan pengurusan pula. So maksudnya pemaju sini ada dua kali mesyuarat agung. Satu tadi untuk JMB, satu lagi untuk MC. So bila MC ni walaupun buku daftar serta dia dibuka, tapi kalau tak cukup 20% lagi, dia still kena stay as JMB lah. Bila dah cukup syarat, baru pemaju perlu panggil mesyuarat agung tahunan pertama untuk tubuh MC tu tadi. Wah, terima kasih Cik Nazri. Penjelasan yang terperinci. Mudah-mudahan mendapat manfaat untuk penonton-penonton semua. Kalau saya dapat ringkaskan, minta maaf Cik Nazri kalau salah betul kan ya. Okey. Tempoh pemaju tu bila proses pemilikan kosong sehingga mesyuarat agung pertama untuk penubuhan badan pengurusan sama. Itu tempoh dia. Okey, tempoh badan pengurusan sama bila mesyuarat agung pertama sehingga tertubuhnya 12 bulan, selepas tu 12 bulan ataupun sehingga
diadakan mesyuarat agung pertama untuk MC. Kita dapat lihat kat situlah. Yalah. Daripada tubuhnya mesyuarat agung, itulah tempoh pengurusan JMB atau PMC itu tadi. Okey. Okey, dalam proses tu ada tak borang-borang ataupun apa-apa dokumen yang perlu diisi dan apakah maklumat-maklumat yang perlu diisi untuk proses pindah milik itu, Cik Nazri? Maksud saya bukan pindah milik, maksud saya proses penyerahan pengurusan tu. Silakan Cik Nazri. Okey. Untuk berlakunya satu proses penyerahan tu, Akta 757 ada mensyaratkan apa dokumen-dokumen yang perlu diserahkan. Okey, kalau macam kita tengok dalam Akta 757, tuan-tuan boleh rujuk Seksyen 15 lah, ini untuk pihak JMB. Okey, dan sama je sebenarnya pertukaran Seksyen 15 untuk JMB dan Seksyen 55 tadi untuk MC. Apa dokumen yang perlu diserahkan tu sama saja. Tapi untuk kita kata proses itu adalah secara sebab dalam section itu hanya menjelaskan apa yang perlu diserahkan, cuma tak ada dari segi inventory itu tak adalah. Tapi Akta 757 dia bersekali dengan satu peraturan. Okey, tuan-tuan boleh tengok pada peraturan Pusat Serata 2012. Dekat situ disediakan untuk JMB lain, untuk MC lain. Untuk JMB perlu rujuk borang 4 dan untuk MC borang 13. Situ disenaraikan segala inventory lah. Kita contoh satu checklist, pemaju perlu serahkan apa pada JMB MC. So boleh tengok dekat situ apa yang sebenarnya perlu diserahkan oleh JMB kepada MC lah, ataupun pemaju kepada JMB MC lah. Kalau saya contohlah, bagi satu contoh. Okey, contoh kalau dulu semasa tempoh pengurusan pemaju, dia ada satu pejabat pengurusan. Tapi bila tertubuhnya badan pengurusan sama, pemaju tu sepatutnya serahkan pejabat pengurusan tu kepada JMB. Betul ke Cik Nazri? Okey, yang ini adalah pembaharuan lah dalam Akta 757 yang kita dapat tengok lah. Okey, sebelum ni akta yang kita guna pakai akta lama, Akta 663, Akta Penggunaan Harta Bersama 2007 dengan Akta Hamil Serta 318. Pada masa tu tiada peruntukan yang mewajibkan pemaju ni untuk menyediakan satu pejabat. Pejabat bagi kerja-kerja pengurusan dan penjagaan bangunan JMBMC lah. Baiknya Akta 757 ni satu peruntukan khas di mana pemaju ni diwajibkan untuk menyediakan satu pejabat pengurusan bagi JMBMC buat kerja kat situ lah. Maksudnya kalau tak ada pejabat pengurusan, kalau dulu kalau aduan kita pernah terima, JMBMC ni tak ada pejabat, dia terpaksa gunakan salah satu ruang harta bersama dalam bangunan tu untuk di-convert ataupun ditukar jadi pejabat pengurusan. Itu dari segi kita kata kalau berlakunya apa-apa susahlah nak ni kan, kalau tak jabat pengurusan. So bila dah ada peruntukan khas macam ni, nak tak nak pemaju tu memang perlu ada kan. So memudahkan JMBMC bila nak terima pengurusan tu daripada pemajulah. Itu yang baiknya daripada akta ni. Yalah, saya dapat maklum bahawa pemaju tu kena serahkan baki dalam tabung penyegaraan dan tabung wang diperjelas tu. Lepas tu akaun-akaun tu hendaklah teraudit apa semua. Jadi itu tanggungjawab besar kepada pemaju sebelum menyerahkan kepada badan pengurusan bersama tu. Okey, saya nak tanya Cik Nazri, sekiranya pemaju tu gagal untuk melakukan proses ni mengikut kaedah undang-undang, apakah seksyen ataupun apakah peruntukan yang ada dalam Akta 757 tu? Dan yang paling menakutkan, apakah denda ataupun hukuman yang dikenakan kepada pemaju ni? Okey. Yang ini saya boleh jelaskanlah. Okey, Akta juga dalam satu peruntukan di bawah sama Seksyen 15, Seksyen 55. Jika pemaju ni gagal untuk menyerahkan sepenuhnya segala dokumen-dokumen, aset ataupun liability, macam yang Encik cakap tadi, segala baki wang, akaun audit, laporan apa-apa jurutera ataupun senarai kontraktor mungkin termasuk pelan-pelan bangunan apa semua. So kegagalan pemaju tadi untuk menyerahkan tu boleh dikenakan tindakan. Tindakan itu yang macam cakap denda tidak lebih daripada RM250,000 atau penjara tidak lebih dari 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey, di mana kalau setengah keadaan, jika keadaan ni pemaju melakukan kesalahan berterusan, boleh dikenakan denda RM5,000 untuk setiap hari kesalahan tu berlakulah.
So pertukaran ni dah dah menjaga JMB dan MC sekiranya pemaju ni gagal untuk laksanakan tanggungjawab mereka. Untuk serahan-serahan yang sempurna lah. Sebab kita tak nak bila tiada perserahan yang betul berlaku, JMB dan MC ni macam terganggu dari segi kerja pengurusan untuk meneruskan kerja tu. Sebab kehilangan dokumen sebagainya. So kerja-kerja yang sepatutnya boleh dilaksanakan cepat, mungkin terbantutlah. Untuk mengelakkan benda berlaku, Akta dah menjaga macam itulah. Itulah. Apa yang saya dapat lihat Cik Nazri, di situlah letaknya tanggungjawab pemaju. Sampai ke tahap ada peruntukan dalam Akta 757. Sekiranya saya salah betulkan Cik Nazri, boleh didenda sehingga RM250,000 tidak lebih dan tidak lebih 3 tahun dipenjara atau kedua-duanya sekali, dan mungkin sampai ke tahap didenda RM5,000 setiap hari berterusan. Itu satu peringatan kepada pemaju bahawa dalam akta tu jelas menunjukkan bahawa kalau pemaju tidak membuat apa-apa penyerahan tu. Itu. Baik, ia berkaitan dengan proses penyerahan pengurusan itu juga masih berjalan. Okey. Tempoh terbubarnya Badan Pengurusan Bersama. Bilakah JMB akan terbubar? Badan Pengurusan Bersama akan terbubar. Macam mana tu? Okey, kalau ikutkan akta JMB ni kita faham dia peralihan daripada penyerahan JMB kepada MC iaitu Badan Pengurusan tadi. Okey, so bila Badan Pengurusan ni wujud, JMB ni dia akan dibubarkan. Okey, so bila tempoh dibubarkan ni kalau mengikut pertukaran akta adalah 3 bulan daripada tarikh mesyuarat agung lah. Mesyuarat agung MC tadi. Itu untuk JMB dibubarkan. So dalam tempoh pembubaran JMB tu, JMB ni tadi dia ada satu lagi tanggungjawab. Dia bukan yang melepaskan terus tanggungjawab dia. So di dalam tempoh 1 bulan tu dia kena samalah tugas macam pemaju tadi. Dia kena buat serahan juga. Serahan kepada MC yang baru ditubuhkan. Segala-segala dokumen macam tadi maintenance fund, duit penyanggaan, duit saving fund, aset-aset semua kepada anggota-anggota MC baru dilantik tadi. So tanggungjawab JMB tu ada jugalah sebelum dibubarkan tu. So dan macam menjawab soalan tadi adalah 3 bulan lah untuk dibubarkan. Saya ulang sekali Cik Nazri. Badan Pengurusan Sama JMB akan terbubar 3 bulan selepas tarikh mesyuarat agung pertama MC. Betul. Okey. Lepas tu Badan Pengurusan Bersama tu melalui komiti dia AJK dia lah menyerahkan apa-apa dokumen, apa-apa semua peralatan ataupun pejabat mana melalui satu bentuk penyerahan lah macam tu. Tapi sekiranya lah pada pandangan Cik Nazri, sekiranya AJK itu gagal untuk menyerahkan kepada AJK baru MC itu pun dia akan ada dikenakan tindakan ataupun apa-apa penalti. Yang itu kepada JMB, anggota JMB ni, kita dalam akta dia tak ada pertukar khas untuk JMB. Kepada anggota JMB yang ada hanya kepada pihak pemaju. Tapi apa yang COB kita boleh lakukan adalah kita akan menggesalah pihak JMB tadi sebab mereka dah pun dibubarkan. Dah ada anggota baru. Maknanya dia tanggungjawab lah, So kita boleh kiranya anggota MC tadi tu bermasalah dengan anggota JMB yang lama, mereka filekan aduan lah dekat COB dan kita cuba untuk bawa berbincang dengan JMB, menggesa pihak JMB tadi sebab menyerahkan semula kepada pihak MC. Baik, terima kasih Cik Nazri. Okey, saya ulang baliklah Cik Nazri untuk pemahaman saya dan penonton semua. Okey, kalau daripada pemaju kepada JMB burang 3. Burang 4, sorry, saya minta maaf. Burang 4. Lepas tu kalau daripada pemaju ke MC burang 13. Burang 13. Okey, tapi kalau daripada JMB ke MC dia tak ada apa-apa berkaitan burang. Burang tadi boleh tengok dekat peraturan lah sebab dia dalam akta. Dia berlainan, buku berlainan. So boleh tengok dalam peraturan. Boleh tak Cik Nazri terangkan apakah perkara-perkara ataupun dokumen-dokumen yang perlu diserahkan oleh pemaju kepada Badan Pengurusan Bersama ataupun Perbadanan Pengurusan? Okey. Yang ini kita boleh lihat daripada Seksyen 15 untuk JMB dan Seksyen 55 untuk Perbadanan Pengurusan. Di situ dia menyerahkan beberapa dokumen ataupun perkara-perkara yang pemaju tadi perlu serahkan kepada
JMB atau PMC tadi. Apa yang saya boleh ringkaskan adalah pejabat pengurusan, pentadbiran, baki wang. Ini amat penting lah, iaitu baki wang daripada akaun penyelenggaraan dan akaun sinking fund, akaun kumpulan wang penjelas. Liability lain macam tunggakan daripada pemilik, kita nak rekod lah, rekod daripada tunggakan pemilik-pemilik, senarai kontraktor-kontraktor yang terlibat. Apa lagi? Drawing, maksudnya lukisan manual yang mana amat penting lah dari segi pengurusan JMMC, nak tahu dekat mana saluran piping, saluran elektrikal, benda ni amat penting lah. Saya tak tahu term dia lebih kepada lukisan schematic drawing kat bangunan tu. So benda tu perlu diserahkan oleh pemaju kepada JMMC ni. So kalau kita nak tengok senarai itu in detail, memang dinyatakan dalam borang-borang dalam akta lah, itu borang 4 dengan borang 13. Yang tu kita boleh tengok dari segi checklist. Apa sebenarnya item-item yang pemaju ni tadi perlu surahkan kepada JMBMC. Apa yang saya dapat ringkaskan tadi, dia sebab terlampau banyak, saya tak tahu dalam berapa item, mungkin lebih daripada 20 item. Yang saya ringkaskan tadilah, yang paling penting baki wang. Baki wang, baki tunggakan, semua kontraktor, rekod-rekod semua, penyata akaun untuk audit itu semua termasuklah. Baik, terima kasih Encik Nazri. Baik, seterusnya Encik Nazri. Macam ni. Okey, sekiranya satu-satu pemajuan tu telah didaftarkan MC dia di pejabat tanah dalam tempoh 12 bulan selepas pemilikan kosong tu, perlu ke satu-satu pemaju untuk mengadakan mesyuarat agung pertama untuk JMB? Isu ni selalu berlaku di mana-mana pemajuan serata lah. Ada kekeliruan sikit sebab tak berapa jelas. Mohon pencerahan Cik Nazri sebab untuk menjelaskan isu ni. Okey, yang ini adalah merupakan perkara barulah dalam Akta 757. Yang mana usaha kerajaan jugalah untuk pemilik ni terima serata sekali dengan VP. Itu tujuan utama pihak KKT lah, kementerian. So akta baru ni juga telah menggariskan telah mewujudkan satu peruntukan di mana dalam setengah keadaan JMB ni tidak perlu diadakan oleh pihak pemaju. Okey, benda ni kita kena tengok dari segi, sebab macam saya cerita awal tadi, life cycle serata ni adalah daripada pemaju, JMB dan MC. Sekarang ni dia tiba-tiba JMB tu dah tak ada. So bila mana syaratnya dalam akta tetapkan, pada saya lah section 17 Akta 757, sekiranya buku daftar serata ni dah dibuka di pejabat tanah. Sebabkan tadi pindah milik pemilik dalam tempoh 12 bulan, yang mana tanggungjawab pemaju tadi untuk memanggil satu mesyuarat agung tahunan pertama bagi masuk penubuhan JMB. Dalam tempoh 12 bulan tu, tiba-tiba buku daftar serata dah dibuka di pejabat tanah. Berdasarkan kepada keadaan tu, JMB ni tadi tak perlu diadakan. Dan pemaju dia kena teruskan pengurusan sehingga cukup syarat untuk penubuhan MC. Yang mana 25% lah pindah milik unit share aggregate tadi. So berlaku keadaan macam itu, JMB tak perlu ditubuhkan dan pemaju kena senggara terus sehingga cukup syarat untuk tubuh MC. So itu boleh menunjukkan section 17 lah, atau 757. Soalan terakhir saya untuk Cik Nazri. Okey, dalam tempoh 12 bulan, sekiranya hak milik serata belum lagi didaftarkan di pejabat tanah, okey, boleh tak pemaju menubuhkan JMB? Itu memang kewajipan pemaju lah. So macam saya kata tadi, dalam daripada tarikh BP, 12 bulan daripada tarikh BP itu adalah merupakan satu kewajipan pihak pemaju untuk mengadakan mesyuarat agung tahun pertama untuk perubahan JMB lah. So kalau tak berlakunya keadaan macam soalan awal Cik Amin tanya tadi, iaitu buku daftar serata dah dibuka nanti 12 bulan tu, itu JMB tak bertubuh. Ini kalau tak buka lagi dalam tempoh 12 bulan tu, memang tanggungjawab dia. So pemaju diwajibkan untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan pertama JMB tadi tu dalam tempoh 12 bulan tu, bukan bahir tempoh 12 bulan, tapi dalam tempoh 12 bulan. So dalam tempoh 12 bulan tu memang tanggungjawab pemaju untuk adakan mesyuarat agung tahun pertama lah. So dia berlain dengan keadaan yang soalan tadi. So yang ini memang tanggungjawab dia. Baik, terima kasih Cik Nazri. Baiklah,
Saya rasa sesi untuk Coffee Talk Suruhanjaya Bangunan Kuala Lumpur sudah berakhir dan mudah-mudahan penerangan daripada Cik Nazri memberi manfaat kepada penonton-penonton semua, terutamanya kepada pemilik-pemilik petak serata di Kuala Lumpur, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, mudah-mudahan kita akan mendapat lagi peluang untuk bersiaran lagi dalam edisi yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.